warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Suara saya jelas ke tidak? Yang masuk harap bagi respon Yang masuk harap bagi respon. Macam mana suara saya jelas ke tidak? Kalau jelas, katakan jelas Yang masuk harap bagi respon. Kita tunggu sikit lagi. Ya, masuk ramai sikit. Okey, jelas Ustaz, alhamdulillah. Adham mustaqim. Ahlan wa sahlan, marhabikum. Ahlan Muhammad Najib. Alhamdulillah jelas Ustaz. Abdul Aziz, waalaikumsalam, jelas Ustaz, alhamdulillah. Irfan Ibrahim, jelas Ustaz. Anas Suhaidi, jelas juga, alhamdulillah. Okey, kita tunggu dalam seorang dua lagi masuk. Sebelum daripada tu, yang dah masuk tu, tolong share dulu. Share dulu supaya kuliah kita ni dapat ramai orang yang dapat ambil manfaat, insya-Allah. Muhammad Kamil Abdullah, alhamdulillah, jelas Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad Kamil ni ada di mana ni? Muhammad Kamil Abdullah, ustaz. Ustaz, mula-mula ustaz. Yang kedua diperhurtukan jadi ustaz. Tak apa, faham dah tu. Faham dah, ustaz tu makna ustaz lah. Okey, Muhammad Kamil besuk Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya ni satu kelebihan lah kita buat kuliah secara online macam ni. Maknanya bukan orang dekat-dekat saja yang boleh, orang yang jauh pun boleh. Kamaria drama, alhamdulillah, selayang. Allah, barakallahu fikum. Abdul Hakim Dungung clear, alhamdulillah. Khaira Safiyah, ahlan wa sahlan, marhabikum. Alhamdulillah, jelas jelas. Okey, bolehlah. Kita rasa kita mulalah. Kita mula. Nastaftihu jalsatana mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna salihun. Allahu yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ala hadhihi niyyah wa ila hadrat wa ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ala niyyati anna Allah yadfa'anna al-bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri buldanil muslimin 'amma wa ila hadrati nabiyina wa ila ruhi imamna sayyidi Ustazul Kamil Asy-Syarih, Ustazul Kamil Muhammad Al-Hashimi, wa ila ruhil muallif Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, nafa'ana Allahu biha bi'ulumihi usulihi wa furu'ihi, anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah, wa ila hadrati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Fazrul Hakim, pengerang clear. Nur Lailatu Hajdah. Berong sikit. Berong sikit. Okey. Okey, sekarang berong tak lagi? Cuba dengar baik-baik, berong ke tidak? Makna berong ke tidak? Anda tak tahu ni sebab apa berong ni. Berong ni maknanya bunyi macam tak, macam ada tu sikitlah, ada gangguan lah. Kalau boleh bagi respon seorang. Berong ni makna macam bunyi ada gangguan je. Alhamdulillah, Rusila clear Ustaz. Clear. Okey, Nur Lailatul Hajdah tadi macam mana? Masih berong lagi ke? Dak berong dah. Dak berong dah. Tadi berong ke? Fazrul ada sikit berong, ada sikit berong. Apa benda sebab pula ni? Ada benda sikit, ada sikit berong. Berong ni orang Terengganu ni, bahasa Terengganu, maknanya berong. Maknanya tak berapa jelas. Rasanya ustaz kena cocok dalam sikit mic tu. Okey. Cocok dalam sikit. Biar cocok dalam sikit. Okey.
Okey dah Ustaz, alhamdulillah. Mungkin sebab mic tak cocok molek. Okey. Kelia Kampung Jati. Ustaz Hafiz Ali Makhdum. Macam mana? Okey dah Ustaz, alhamdulillah. Mana dak berang dah Dak berang dah? Alhamdulillah. Hafiz Ali Makhdum berang ke tak? Hafiz faham ke tak berang? Berang ni maknanya ada gangguan tak? Bunyi macam tu. Okey. Acu cabut dan pasang semula. Cabut pun dia. Cabut dan pasang semula pun dia. Mic. Cabut dan pasang semula. Okey, clear sikit. Maknanya tak clear betul lagi. Okey, mungkin saat ni kipas tau. Cuba tengok. Bunyi tak lagi? Ada berang Ustaz tapi okey je. Sekarang berang tak lagi? Muasyam Muhammad Kamil jelas Ustaz, alhamdulillah. Mungkin kerana kipas tadi, kerana kipas bukan kerana mic apa-apa. Clear dah Ustaz, alhamdulillah. Sekarang okey dah, alhamdulillah. Boleh dah tara ni. Jelas dah okey. Tadi sebab kipas lah. Maknanya dia nak suruh saya berada dalam kepanasan. Bukan itu mak. Bukan itu tu. Betul. Okay, kita tutup dah. Kita tutup dah apa benda yang kipas tu, kita tutup dah. Alhamdulillah. Buka belakang. Okey, sekarang kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah mardatihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua sekali? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat, dalam keadaan afiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala musibah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah COVID-19 yang kita sama-sama hadapi sekarang ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majlis-majlis ilmu yang diadakan di bumi Malaysia ini ataupun secara khususnya di bumi negeri Terengganu ini, Allah Subhanahu wa taala angkat semula Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat dan belas ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita, afiatkan kita daripada wabak yang melanda kita sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan tentang hukum akal. Dalam perbincangan hukum akal. Hukum akal ni suatu benda yang amat penting lah. Satu perkara yang amat penting dalam perbincangan akidah. Sekalipun hukum akal itu dia bukan akidah. Hukum akal itu dia bukan akidah. Tapi dia adalah asas untuk kita sampai kepada sesuatu akidah. Dia adalah asas. Orang panggil mabadi al-asasiyah. Suatu benda yang penting yang dibahaskan dalam ilmu akidah, kerana daripada pengetahuan tentang hukum akal itulah kita dapat mengisbatkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita sebelum daripada ni kita dah bincang tentang al-wajib, sesuatu yang wajib. Al-wajib maknanya sesuatu yang wajib dari segi akal. Apa dia? Makna bahasa mudah kita kata wajib akal. Didefinisikan oleh oleh Imam As-Sanusi, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak tasawur pada akal kita ketiadaan dia. Dengan makna sesuatu yang akal kita tak boleh terima sama sekali
ianya tidak begitu. Sesuatu yang akal kita tak boleh terima sama sekali, ianya tidak begitu. Maknanya akal kita tak boleh nak terima sebaliknya. Ayah lebih tua daripada anak, akal kita kata wajib. Makna sebaliknya akal kita boleh terima. Ada anak yang lebih tua daripada ayah, ataupun ada ayah yang lebih muda daripada anak, tak boleh. Itu yang dimaksudkan dengan wajib. Makna wajib, kita kata wajib seorang ayah lebih tua daripada anak. Wajib seorang anak itu lebih muda daripada ayah. Itu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak tasawur pada akal kita. Dengan makna sesuatu yang akal kita tak boleh terima. Sesuatu yang tak tercapai oleh akal fikiran kita. Akal kita tak nampak. Adamuhu, ketiadaan ni. Makna ketiadaan ni maknanya dia tidak begitu. Akal kita tak boleh nak terima. Dan Syekh Al-Hashimi menjelaskan bahawa wajib akal itu ada dua. Satunya wajib akal yang nazari, wajib akal yang daruri. Daruri ni dengan makna kita boleh tahu bahawa ianya adalah wajib tanpa perlu kepada berfikir, tanpa perlu menggunakan kekuatan akal. Semata-mata kita dengar dia, kita boleh yakin selalu dah, kita boleh nampak selalu dah bahawa dia adalah suatu benda yang wajib. Macam ayah lebih tua daripada anak tadi. Selama mana kita faham apakah yang dimaksudkan dengan ayah, kita faham apakah yang dimaksudkan dengan anak, dan kita faham makna lebih tua, kita terima selalu. Kalau tak terima, itu orang yang tidak berakal. Kalau tak terima, itu orang yang tidak berakal. Anak lebih muda daripada ayah, kita dengar je, kita terus terima tanpa perlu kepada berfikir, maka itu dinamakan dengan wajib yang daruri. Daruri ataupun yang badihi, ni suatu benda yang kita dapat capai tanpa melalui proses berfikir. Satu lagi wajib yang nazari. Yang nazari ni kita tak nampak. Kalau kita tengok sepintas lalu begitu, kita tak nampak, kecuali kita berfikir, dengan makna kita letak beberapa asas untuk kita membuat kesimpulan. Asas-asas yang bersifat daruri tadi kita letak sehingga kita dapat satu kesimpulan yang konkret, bahawa perkara tersebut adalah wajib. Itu dinamakan dengan wajib yang nazari. Macam ke Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa, kita tak nampak, Allah Maha berkuasa. Allah apa? Maha berkuasa. Kita fahamlah Maha berkuasa. Kita nak nisbahkan Maha berkuasa kepada Allah. Allah tu siapa? Kita tak nampak benda tu, melainkan setelah kita berfikir bahawa Allah itu adalah Tuhan. Tuhan adalah pencipta kepada sekalian alam, dan alam ini adalah ciptaan dia. Tak mungkin dia mencipta alam ini dalam keadaan dia tidak ada kuasa. Baru kita nampak, kalau begitu wajib Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa. Jadi kita perlu kepada proses berfikir, sama ada fikir dalam rantaian yang pendek ataupun fikir dalam rantaian yang panjang. Fikir ni apa? Kita gerakkan akal kita untuk sampai kepada satu kesimpulan. Kita gerakkan akal kita untuk sampai kepada satu kesimpulan berdasarkan kepada beberapa premis, kita panggil, berdasarkan kepada beberapa ilmu yang bersifat daruri. Daruri ni benda yang dah ada dalam akal fikiran kita. Okey. Kemudian selain daripada wajib, ada pula kategori hukum akal yang kedua, namanya mustahil. Mustahil ni lawan kepada wajib, mudah je. Mana kalau wajib tadi sesuatu yang tak tersawur pada akal kita ketiadaan dia, makna tak tersawur pada akal kita dia tidak begitu. Maka yang mustahil pula sesuatu yang tak tersawur pada akal kita dia begitu. Anak lebih tua daripada ayah, otak kita dah nak terima, reject daripada awal dah. Selama mana kita faham makna anak, selama mana kita faham makna ayah, kita faham makna lebih tua, kita akan reject benda tu. Semua orang yang berakal akan reject. Makna kalau adalah seorang manusia yang boleh menerima benda tu, makna dia sebenarnya bukan orang yang berakal. Mungkin dia bukan mukallaf lagi. Mungkin dia bukan mukallaf lagi. Mungkin dia tu gila, ataupun dia tu syndrome Down, ataupun ada masalah nyanyuk dan sebagainya. Bukan mukallaf begitu. Ini yang Imamul Haramain kata,
Orang yang tak tahu hukum akal ni makna dia orang yang tidak berakal. Orang yang tak tahu hukum akal makna dia orang yang tidak berakal. Dengan makna orang yang tak nampak apa makna wajib, apa makna harus dan apa makna mustahil. Sekalipun mulut dia tak boleh nak sebut wajib, mustahil, harus, tapi akal dia tetap nampak. Mustahil begitu juga terbahagi kepada dua. Satunya mustahil nadhari, mustahil daruri. Daruri ni sesuatu yang kita tak perlu fikir. Kita boleh tahu benda tu, kita boleh sampai kepada hakikat itu tanpa kita perlu berfikir. Ayah lebih tua daripada anak, jisim mengambil ruang untuk ada dia arak menumpang pada jisim. Ini kita tak perlu kepada fikir. Selama mana kita faham makna arak, kita faham makna jisim, kita faham makna menumpang, kita akan iakan benda tadi. Makna akal kita tak mampu untuk akal kita tak boleh nak terima untuk nak menyatakan sebaliknya. Waktu wajib mustahil ni kita bincang tentang mustahil. Salah, minta maaf. Mustahil dengan makna sesuatu yang akal kita tak boleh nak terima dia begitu. Maknanya akal tak terima dia begitu. Okey. Contoh kita kata anak lebih tua daripada ayah. Tak boleh terima akal kita. Ayah lebih muda daripada anak. Tak boleh terima. Turun ke atas, tak boleh nak terima. Naik ke bawah, tak boleh nak terima. Ataupun kita kata jisim tidak mengambil ruang, jisim tidak bertempat. Akal kita nak terima benda tu. Selama mana kita faham makna bertempat, kita faham makna jisim, kita akan nampak bahawa setiap jisim, bila nama jisim mesti bertempat. Setiap jirim mesti bertempat. Arak wujud tanpa ada jisim. Arak wujud tanpa ada jisim. Dia nak terima akal kita. Itu yang dimaksud dengan mustahil. Mustahil ada dua. Satunya mustahil yang daruri macam kita tadi, dan mustahil yang nazari. Mustahil yang nazari ni macam kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Kalau semata-mata begitu kita tak nampak lagi, kecuali kita fikir kalau Tuhan tak ada, maka tak ada lah kita. Pas kita ada, menunjukkan Tuhan ada. Mustahil. Tuhan tu tidak ada. Kita kena melalui proses berfikir, barulah kita nampak. Sebab dia bukan perkara yang bersifat daruri, bukan perkara yang bersifat badihi, bukan perkara yang bersifat awali. Makna kita dapat dia, kita nampak dia melalui proses berfikir. Itu yang dimaksudkan dengan daruri, dengan nazari. Sekarang kita sampai kepada yang harus pula. Harus dari segi akal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syekh Abu Bakar Al-Idrus, ahlan wa sahlan marhab bikum. Ustaz Abdul Rahman Muti'i Saleh, ahlan wa sahlan marhab bikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Wal jaizu, dan yang harus pula. Huwal mumkin, dia adalah mungkin. Yang harus iaitulah mungkin. Mungkin ni apa? Sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Itu nama dia mungkin. Kalau sesuatu yang mesti ada, tu wajib. Sesuatu yang tak mungkin ada, itu orang panggil mustahil. Mungkin sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Boleh jadi nafi, boleh jadi isbat. Itu namanya mungkin. Huwal amrul ladzi yasihhu, iaitulah sesuatu yang yasihhu, yang sah indal aqli di sisi akal. Makna pada ukuran akal, pada ta'akulan akal. Saya duk baca dah kitab ni, saya dak khabar pun muka surat berapa dah. Okey, kalau yang Ta'liqah As-Saniyah Ahlal Aqaid Duriyah Syarah Matan Sanusiyah di halaman yang ke-30. Kalau orang kata naskah terjemahan Anwarul Bahiyah Ala Aqaid Duriyah halaman yang ke-45. Kalau Anwarul Bahiyah terjemahan halaman 45. Kalau yang teks Arab tu Ta'liqat As-Saniyah, itu halaman yang ke-30. Ahmad Muaz Muhammad Izzaham, muka surat 30, cetakan Arab, betul. Fatahallahu alaika wa ja'alaka minas salihin. Okey, wa huwal amru, ia adalah sesuatu allazi yasihhu, yang sah. Yang sah dengan makna yang harus. Yang harus pada akal, fil indal aqli, pada akal, wujuduhu, harus ada dia.
badalan an adamihi, sebagai ganti kepada tak ada dia. Begitu juga harus tak ada dia, sebagai ganti kepada ada dia. Kita kata Ali tu cantik, boleh jadi, seharus je. Ali tu huduh, boleh jadi, harus je. Kita kata manusia ini berkahwin, alhamdulillah, harus je. Manusia ini tidak berkahwin, alhamdulillah, harus je pada akal fikiran kita. Kalau kita kata okey, macam kita tadi tu, ada seorang ayah yang lebih tua daripada anak, otak kita reject selalu dah. Bila kita kata ada seorang ayah yang lebih tua daripada anak, otak kita akan kata mesti. Kalau kita kata ada seorang ayah yang lebih muda daripada anak, otak kita akan reject. Hak reject tu orang panggil mustahil. Hak mesti tu orang panggil wajib. Hak harus ni boleh jadi. Seorang suami lebih tua daripada isteri dia, okey, tak ada masalah apa. Seorang suami pula lebih muda daripada isteri dia, okey, tak ada masalah apa pun. Hak ni orang panggil harus yang daruri. Sesuatu yang harus, yang tak perlu kepada kita berfikir. Di sana ada satu perkara yang harus, yang nazari. Nazari ni makna kena fikir. Kalau semata-mata dia datang, kita tak nampak lagi. Kecuali kita fikir, barulah kita nak nampak dia adalah harus. Kalau orang kata orang yang kufur, orang yang melakukan maksiat kepada Allah, dimasukkan ke dalam syurga, kita pun naik, ya ke gitu, betul. Ini menunjukkan kita kena melalui proses berfikir. Bila kita fikir sekejap, baru kita nampak, harus je, Tuhan Maha Berkuasa, dia boleh buat apa benda yang dia nak buat. Makna sesuatu yang bukan bersifat daruri, maka dia bersifat nazari. Tapi kita akhirnya kita akan buat hukum bahawa dia tu harus juga. Kemuncaknya kalau kita kata 2 capur 1 capur 1 berapa? Contoh, 1 capur 1 2. Semua orang boleh tahu 1 capur 1 2. Selama anda ada akal, dia nampak dulu 1 capur 1 2. Tapi kalau kita kata 10 capur 10 capur 10 capur 20, lambat agak kena mikir tu. 10 capur 10 capur 10 capur 20, lambat juga kena mikir. Kena kira akhir sekali kita buat kesimpulan 50. 50. Hak tu orang panggil nazari. Hak 2 tadi itu dipanggilkan dengan daruri. Orang panggil contoh yang mudah, sesuatu yang perlu kita berfikir dengan sesuatu yang tak perlu kita berfikir. Jawapan dia konkret belaka dua-dua tu. Jawapan dia betul belaka dua-dua tu. Jawatan dia sama tarah je, dengan makna semuanya bersifat yakin. Okey. Wa yanqasimu aidan qismain, dan dia juga terbahagi kepada 2. Ini kita kena perhati betul-betul ni tentang hukum akal ni, wajib, mustahil, harus tu, supaya kita dak pewing lagi. Pewing ni makna gelecoh. Kadang-kadang orang gelecoh ni, ramai kita dengar orang-orang yang mengajar, mudah-mudahan tidak adalah di kalangan kita, mengajar akidah sifat 20. Hak bahagian hukum akal tu pewing dah. Bila hukum akal tu pewing, menunjukkan dia pewing lah dari segi kefahaman. Dah dia ngajar bab lain. Siapa-siapa pun boleh ngajar. Ada hak ngajar hak betul, ada hak ngajar hak tak betul. Jadi kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Okey. Jaizun daruri, satunya jaiz, sesuatu yang harus secara daruri. Wa huwa alladhi la yahtajul aqlu, iaitulah sesuatu yang akal kita tidak berhajat, tidak perlu fi idrakihi, untuk mencapainya, untuk melihat hakikatnya, ila fikrin, kepada fikir, wa ta'ammulin, kepada ta'ammul. Ta'ammul dengan fikir ni sama je, tapi kita orang Melayu kadang-kadang bila sebut fikir, kita kata fikir, berfikir. Kalau ta'ammul kita kata merenung. Merenung dengan berfikir ni benda sama je. Kattisafil jismi, seperti ni contoh dia. Contoh jaiz daruri. Kattisafil jismi, seperti bersifatnya sesuatu jisim, bi khususil harakah, dengan bergerak secara khusus. Maknanya kita kata kerusi itu bergerak. Akal kita kata gimana? Akal kita kata okey, tak ada masalah apa. Ataupun kita kata masalan,
Au as-sukun ataupun tidak bergerak. Kursi itu diam, kursi itu tak bergerak. Kursi di rumah saya bergerak. Hukum dia apa? Akal kita kata harus. Kursi di rumah saya tidak bergerak. Akal kita kata hukumnya harus. Mana tak perlu kita nak bahas lagi dah. Tak perlu kita nak fikir. Kita akan nampak selalu tentang orang kata makna dia tu. Bergerak dengan tak bergerak. Tapi kalau kita kata kursi itu, kursi di rumah saya pada satu waktu dia bergerak dan dia tak bergerak. Otak kita reject selalu. Macam mana ni? Mana ada benda gitu? Gila ke apa ni? Dia sama salah satu antara dua je, sama ada bergerak ataupun tidak bergerak. Assalamualaikum Ustaz. Adakah hukum akal kait nazari dan daruri itu berbeza pada setiap individu? Misalnya ada orang yang ambil masa lama kira satu masalah, kira satu yang ada banyak nombor, tapi ada orang Tapi ada orang yang bergelar human calculator yang hanya ambil masa tak lama untuk jawab hal kira-kira yang banyak. Ini bergantung kepada orang lah. Bergantung kepada orang, dan sebenarnya kita ada had minimal. Dari segi kekuatan akal tu ada had minimal. Kecuali hak yang genius. Itu hukum yang lain lah. Hukum yang berbeza lah. Hak ni kita ambil hukum kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia kalau satu campur satu tu memang cepat-cepat dia boleh pergi dua. Tapi kalau hak banyak tu biasanya kita kena renung, kena kira satu persatu dan sebagainya, barulah kita sampai kepada jawapan dia yang konkret. Baik. Mana tadi? Wajaizun nazari, jaiz nazari pula, yang harus dari segi nazari pula. Wa huwa alladhi yahtajul aqlu fi idrakihi ila fikrin wa ta'ammulin, iaitulah sesuatu yang yahtajul aqlu, yang akal kita perlu, fi idrakihi, untuk mencerapnya, dengan makna untuk sampai kepadanya, untuk melihat hakikatnya, ila fikrin, kepada fikir. Makna kita tak mungkin untuk nak buat satu kesimpulan yang cepat, melainkan kita kena melalui proses berfikir. Makna kalau kita buat kesimpulan yang cepat, makna kita ikut orang lah tu, bukan kita sendiri nak nampak. Bukan kita sendiri nak nampak. Ka ta'zibi syakhsi alladhi ata'a rabbahu, seperti mengazabkan seseorang, alladhi ata'a rabbahu, yang taat kepada Tuhan dia. Orang baik tapi kena azab. Orang baik kena azab. Boleh jadi ke tak? Makna mula-mulanya akal kita kata tak boleh jadi, sebabnya dia baik. Macam mana orang baik masuk dalam neraka pula? Tak boleh. Tapi kalau dia renung sikit, dia ada asas-asas berfikir, guna akal dia, boleh jadi ke tak? Dia akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa yang dia nak buat. Allah Subhanahu Wa Taala esa dari segi perbuatan dia. Dia boleh buat apa yang dia nak buat. Antara benda yang dia boleh buat apa sahaja, perkara-perkara mungkin. Maknanya harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan mungkin ataupun meniadakan mungkin. Bila kita faham prinsip itu, hakikat itu, maka kita akan nampak, kalau begitu, memberi pahala kepada orang yang baik, mengazabkan orang yang jahat, ini juga mungkin. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Jadi kita buat kesimpulan harus saja ke atas Allah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak terpaksa dalam melakukan sesuatu perbuatan. Hak ni mengikut perkiraan akal. Tapi dari segi berlaku ke tak berlaku, itu bab lain. Itu bergantung kepada keterangan syarak. Sekarang syarak dah bagi tahu bahawa orang yang melakukan syirik, melakukan kekufuran, dia akan kekal dalam neraka. Akan berlaku tak? Akan ada tak seseorang yang kufur tapi dimasukkan dalam syurga? Tak akan ada sama sekali. Wajib kita kena pegang hak tu. Tapi harus tak bagi Allah untuk nak memasukkan orang yang buat maksiat, orang yang buat kufur itu ke dalam syurga? Harus bagi Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kuasa yang penuh. Dia tidak dikongkong oleh mana-mana pihak. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Dia bukan macam kita terikat dengan sebarang peraturan. Tidak sama sekali. Jadi bila kita duk fikir gitu, kita akan nampak hukumnya hanyalah harus sahaja, bukan sesuatu yang wajib dari segi perkiraan akal.
sekalipun dari segi realiti yang berlaku, itu menepati dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Kalau Tuhan kata tak masuk orang kafir, orang yang ada syirik, Tuhan tak akan ampun dan dia akan jadi ahli neraka. Hak yang berlaku di akhirat bila-bila pasti mereka ini semuanya menjadi ahli neraka. Allah, jadi berdasarkan kepada hakikat ini kita boleh faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan mereka ini dalam neraka bukan kerana Allah terpaksa memasukkan mereka ini dalam neraka. Tuhan masukkan semata-mata dengan kehendak dia. Tidak ada pun orang yang memaksa Allah Subhanahu Wa Taala dan tak wajib pun benda tu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berlainan dengan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik cukup syarat-syarat dia, cukup rukun-rukun dia, dengan ikhlas, jadi kebaikan yang dia buat itu betul-betul kebaikan di sisi Allah. Hak ni Allah Subhanahu Wa Taala janji, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk memasukkan orang tadi dalam syurga. Makna harus tak dari segi perkiraan akal Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam neraka, hukumnya harus sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Tapi akan berlaku tak orang yang taat kepada Tuhan dimasukkan ke dalam neraka? Tak akan berlaku sama sekali. Dan wajib kita kena i'tiqad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyalahi janji baik dia, sebab dalam Quran Tuhan kata innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memungkiri janji baik. Dia janji baik, orang yang buat baik akan dibalas dengan kebaikan. Satu lagi, orang yang buat maksiat, orang yang mati dalam keadaan dia tak sempat untuk nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati dalam keadaan membawa dosa. Jadi orang ni macam mana pula? Hidup sembahyang bang, hidup puasa, tapi iman tu masih ada. Dia tak buat benda yang mengeluarkan dia daripada agama. Guana status dia. Dari segi perkiraan akal, harus Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia dalam syurga, harus Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dia dalam api neraka, sebab Allah tak terikat dengan apa-apa peraturan. Allah Maha berkuasa, Allah itu Tuhan, dia tidak dikongkong oleh siapa-siapa. Ini dari segi perkiraan akal. Tapi macam mana realiti orang ni? Dia akan masuk dalam syurga ke ataupun pasti akan masuk dalam neraka? Maka jawapan kita ahli sunnah wal jamaah, urusan dia terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan boleh nak masukkan dia dalam syurga, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak masukkan dia dalam neraka. Dan Tuhan tak janji orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa selain daripada dosa syirik untuk dihumbang ke dalam neraka. Tuhan tak janji. Tuhan tak janji begitu. Kerana itu kita ahli sunnah wal jamaah, khususnya Asy'ariyah, kita kata wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang mati belum sempat bertaubat, maka urusan dia diserahkan kepada Tuhan dia. Tuhan boleh ampun dia kalau Tuhan nak ampun, dan bila Tuhan ampun memang tak kena hukuman lah. Dan kalau Tuhan tak ampun, selok keralah dia berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan cari nyakit, walaupun dari segi perkiraan akal boleh jadi Tuhan letak dalam syurga ataupun dalam neraka. Dari segi keterangan syarak boleh jadi orang ini mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh jadi juga orang ini akan dihukum oleh Allah. Dan kita tak nak mendedahkan diri kita kepada tempat-tempat yang bahaya. Api neraka ni bukan mainan. Jadi untuk diri kita kena jaga sungguh-sungguh, jangan buat maksiat. Kalau kita terbuat, kita kembalilah kepada Allah, sebab pintu taubat Allah terbuka amat luas untuk kita. Pintu syurga luas dia 40 tahun perjalanan. Berpuluh ribu kilometer kalau kita nak kira sekarang ni. Nak menunjukkan betapa luasnya pintu syurga, betapa mudahnya untuk kita nak masuk dalam syurga Allah. Bagi orang yang berdosa, cara dia tak lain tak bukan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Okey. Jadi di situ ada daruri dan ada nazari. Nazari ni kena fikir sikit berdasarkan kepada beberapa asas yang bersifat badihi ataupun yang bersifat yaqini. Kita akan dapat melihat bahawa perkara tersebut harus sahaja bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan suatu benda yang wajib dan bukan suatu benda yang mustahil pada perkiraan akal. Okey. Wa hukmuhu, dan hukumnya wa hukmuhu, dan hukumnya annal wujud wal adam. Hukumnya hukum al jaiz aqli, hukum sesuatu yang harus
pada perkiraan akal ni. Orang panggil harus akal. Hukum dia macam mana? Annal wujuda wal adama mustawiyani fi haqqihi. Ada dengan tak ada, isbat dengan nafi sama je. Ya dengan tidak sama je. Pada diri je. Dengan makna kalau ya pun akal kita boleh terima, kalau tidak pun akal kita boleh terima. Kalau ada pun akal boleh terima, kalau tak ada pun akal kita boleh terima. Itu makna mustawiyan, sama. Fala budda min sababin yurajjih ahadahuma 'ala al-akhar. Tak dapat tidak, mesti kena ada murajjih yang memberatkan satu daripada dua. Satu daripada yang satulah lagi. Dengan makna kalau dia tu apa benda kita kata sesuatu yang mungkin boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tidak ada sesuatu pun yang memberatkan satu daripada yang lawan dia tak. Kalau berat satu daripada yang lawan dia, menunjukkan bahawa itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lebih daripada itu. Baik. Jadi sini penting sangat-sangat kita kena beza hukum akal ini dengan hukum adat. Kadang-kadang dia tak faham apa dia hukum akal, apa dia hukum adat. Kemudian memberi penjelasan yang reka sendiri. Yang ni jangan goreng jangan goreng. Ada saya sendiri pun pernah terdengar lah dalam YouTube, ada beberapa orang yang mengajar perkara ni dan digoreng di situ. Siapa retung kita, siapa hangit kita. Jangan goreng. Jangan goreng. Kalau kita tak tahu, kita kata kita tak tahu, kita tanya orang yang lebih tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kepada kita. Tapi kalau kita tak tahu, kita goreng juga, menunjukkan kita ada masalah. Kita bukan nak cari pandangan Tuhan, kita nak cari pandangan orang. A'adzanallahu min zalik. Okey. Wa idz qad arafta ta'rif al-wajib, dan ketika mana engkau telah mengetahui definisi wajib. Wajib akal, wal jaiz harus akal, wal mustahil dan mustahil akal. Ta'lam engkau tahu jugalah ta'rif al-wujub. Ta'rif wujub, jawaz dan juga istihalah. Wujub ni maknanya wajib. Al-wajib maknanya yang wajib. Sesuatu yang wajib yang bersifat dengan wujub. Sesuatu yang bersifat dengan wujub, itulah yang dimaksudkan dengan al-wajib. Kalau kita kata sesuatu yang bersifat dengan wujub, itulah yang dinamakan dengan al-wajib. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wujub. Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Wajib yang wajib ada. Okey, kita kata yang wajib ada. Okey. Fal wujubu, maka wujub itu huwa adamu qubulil intifa'. Dia tidak menerima intifa', tidak menerima ternafi, tidak menerima tidak. Tidak menerima ternafi maknanya tidak menerima tidak. Guana-guana pun dia mesti ya, mesti ya. Wal jawazu, dan harus pula qubuluhuma 'alal badal. Dia boleh menerima tidak, dia boleh menerima ya, secara berganti. Wal istihalatu, dan mustahil pula adamu qubulis subut. Dia tidak menerima subut, tidak menerima ya sama sekali, dia hanya menerima tidak. Jadi kalau kita kata wajib, dia berat ke belah balik ya. Kalau mustahil, dia berat ke belah balik tidak. Kalau harus, dia terima dua-dua. Ya pun dia terima, tidak pun dia terima belaka. Okey. Kita tengok dalam apa? Dalam Aqaid ad-Durri, dalam Anwarul Bahiyah. Dikonklusikan oleh ni Ustaz Mahdi terjemah dalam muka surat 46 tu, setelah anda mengetahui pengertian wajib, mustahil dan jaiz, maka anda juga turut dapat mengetahui pengertian wujub, jawaz dan juga istihalah. Ini sebenarnya kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia tak ada masalah selalu dah. Dia akan faham bahawa wujub, jawaz, istihalah tu masdar. Hak ni orang panggil hukum. Hak ni yang dinamakan dengan hukum. Manakala wajib, jaiz dan mustahil, hak ni sesuatu yang dihukumkan ke atas dia. Sesuatu yang dihukumkan ke atas dia.
antara hukum dengan sesuatu yang dihukumkan ke atas dia. Okey, kalau kita tengok dari segi carta pembahagian hukum tu. Bila sebut hukum, secara umumnya ada 3, hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Benarnya ada lagi hukum-hukum lain. Hukum, contoh kita kata hukum di mahkamah. Dia agak hukum kita kata pakai lencana wajib. Siapa yang letak wajib situ? Sekolah letak, orang panggil hukum sekolah. Maknanya hukum, pembahagian hukum dia tengok kepada hakim yang menghukum tu siapa, yang meletak hukum tu siapa. Tapi dalam konteks ni dibahas 3. Hukum syarak, hukum adat dan juga hukum akal. Hukum syarak ni ada 2, hukum taklifi dengan hukum wadai. Hukum taklifi ada 5, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Hukum wadai ada 5 juga, sebab, syarat, penghalang tu manik, kita panggil manik, sah dan juga batal. Kemudian itu hukum syarak. Hukum adat ada 3, wajib, mustahil dan juga harus. Di sini tulis perkaitan antara ada dengan ada, perkaitan perkara ada dengan tiada, perkaitan perkara tiada dengan ada, perkaitan perkara tiada dengan tiada. Maknanya ada api, ada terbakar. Itu dikaitkan, diikat. Maknanya kita kata wajib bila ada api, ada terbakar. Wajib bila ada api, satu benda kering, ada terbakar. Ni ada dengan ada. Lepas tu ada, tiada, ada dengan tiada pula. Wajib bila ada api, tidak ada sejuk. Ada api, tak ada sejuk. Ini dikaitkan antara ada api dengan tidak adanya sejuk. Kemudian perkaitan perkara tiada dengan ada. Tak ada api, ada sejuk. Bukan. Ada api, ada membakar. Ada api, ada membakar. Hak ni tiada api, maka ada benda. Kalau tak ada api, ada benda. Adalah dak bakar tu. Adalah dak bakar tu. Lepas tu tiada. Makna bila tidak ada api, tidak ada membakar. Ini orang panggil wajib. Wajib begitu. Ada mustahil begitu juga. Mustahil ada juga. Mustahil ni kalau kita kata ada api, tidak ada membakar. Ada api, ada sejuk. Ini orang panggil mustahil dari segi adat. Ada api, tidak ada sejuk. Ada api, ada sejuk, mustahil. Ada api, tidak membakar. Tidak ada membakar. Itu orang panggil perkara yang mustahil. Jadi kita tengoklah. Sebenarnya hukum adat ni dia orang kata hukum ikatan di antara sebab dengan musabab. Sebab dengan musabab. Tuhan jadikan sebab, Tuhan jadikan musabab, dan Tuhan ikat antara sebab dan musabab. Ikatan itulah yang dimasukkan dengan ikatan adat. Jatuh daripada bangunan 14 tekak, patah. Ada jatuh, ada patah. Satu, orang panggil ada, ikatan ada tu. Ada jatuh, ada patah, tu orang panggil wajib. Ada jatuh, tak ada patah, itu orang panggil mustahil. Mustahil. Ada jatuh, tak ada patah, hukumnya mustahil. Kemudiannya tak ada jatuh, tak ada patah. Tak ada jatuh, tak ada patah. Kalau patah tu kerana jatuh lah. Kemudian tak ada jatuh, ada patah. Tu mustahil juga situ. Orang panggil ikatan antara sebab dengan musabab. Yang menciptakan sebab tu Allah, yang menciptakan musabab tu Allah, yang mengikat antara sebab dengan musabab pun Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada waktunya ikatan itu terlerai. Kalau dia terikat dengan ikatan itu, ini dinamakan dengan sunnatullah. Ini nak menunjukkan tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah buat sesuatu tu berperaturan. Dia tak buat sesuatu dalam keadaan cacar marba. Ada kalanya ikatan sebab musabab tu, ikatan dari sudut adat itu
Allah Subhanahu Wa Taala tanggalkan. Ada jatuh daripada bangunan 50 tekak, bangun selambanya, tak ada patah, tak ada mudarat apa pun. Ni kata antara ada dengan tak ada ni. Orang panggil mustahil. Mustahil dari segi adat. Bila berlaku perkara yang mustahil dari segi adat, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak terikat kepada peraturan. Ini hukum adat. Tapi hukum akal tak berlaku begitu. Hukum akal dia tengok daripada sudut lain, sudut haqiqah, sudut hakikat. Dengan makna kalau begitu memang begini, kalau begitu memang begini. Dia tidak akan takhalluf sama sekali. Okey. Habis perbincangan tentang hukum akal. Tu penting kita kena nampak. Sebab apa? Sebab lagi kita nak nampak apa lagi? Kita nak nampak bahawa wajib Allah Subhanahu Wa Taala tu ada. Biar kita nampak nisbah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya wajib. Kita nak nampak gitu. Maknanya kalau orang kata Tuhan tu tak ada, kita akan nampak ini mustahil. Bila kita nampak dah ada Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib, maknanya kita dah nampak satu hakikat berdasarkan kepada dalil tu, kemudian yang tinggal kita kena simpulkan hakikat tadi dalam hati kita yang dinamakan dengan i'tiqad. Tu penting. Makna kita nak nampak hakikat Allah Subhanahu Wa Taala wajib ada. Macam ke kita nampak seseorang ayah tu wajib lebih tua daripada anak dia. Cuma tua ni ayah daripada anak tu tak perlu kita i'tiqad lah, sebab dia bukan aqaid ad-diniyah, bukan akidah agama. Tapi adanya Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita nampak, nak nampak tu kita perlu kepada dalil. Bila kita ada dalil, kita akan nampak adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu proses yang kedua namanya i'tiqad. Bila kita i'tiqad, setelah benda yang kita nampak, i'tiqad kita menepati dengan realiti, itulah yang dimaksudkan dengan makrifat. Selama mana kita tak nampak dan kita i'tiqad, maka itu tidak dinamakan dengan makrifat sama sekali. Itu masuk dalam kategori kita i'tiqad dengan sebab kita ikut orang, kita tak nampak sendiri. Okey, sekarang kita nak bincang tentang makrifat dah pula. Wa yajibu ala kulli, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana azza wa jal wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib ke atas setiap mukallaf syar'an dari segi syarak. Makna wajib tu wajib syarak. Wajib syarak ni apa? Kalau kita tak buat berdosa. Makna kalau kita tak berusaha untuk sampai ke tahap makrifat itu, kita berdosa. Wajib dari segi syarak, wajib apa? An ya'rifa, ke atas setiap mukallaf, an ya'rifa makrifat. Setiap mukallaf dari segi hukum syarak wajib. Wajib syarak maknanya kalau dia tak buat dah dosa. Kalau dia buat boleh pahala. Tu makna wajib syarak. Kalau wajib akal tadi, sesuatu yang akal kita nak terima, dia tu ada. Kalau wajib adat pula, kebiasaannya dia begitu. Okey. Ma yajibu fi haqqi maulana azza wa jal, wajib dari segi wajib ke atas setiap mukallaf dari segi syarak, dari segi hukum syarak. Mana kalau dia tak buat dia berdosa. Apa yang wajib ke atas mukallaf itu? An ya'rifa, wajib dia makrifat. Makna wajib dia kena sampai ke tahap makrifat. Makrifat apa? Makrifat terhadap ma yajibu fi haqqi maulana, apa yang wajib pada hak maulana, tuan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang wajib pada hak tuan kita, dengan makna apa yang wajib pada zat Tuhan kita, apa yang wajib pada diri Tuhan kita, dengan makna mustahil Tuhan kita tak gitu. Hak ni wajib akal. Ni nama wajib akal ni. Bagaimana kita nak makrifat apa yang wajib bagi Allah kalau wajib akal tak jelas dalam kefahaman kita? Itu penting kita kena faham wajib akal, mustahil akal, harus akal, supaya kefahaman kita
ataupun akidah kita tu je jelas sungguh apa yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana apa yang wajib bagi Allah, yang diwajibkan ke atas kita makrifat, wajib kita kena sampai ke tahap makrifat. Kalau kita tak sampai ke tahap makrifat, maka kita berdosa. Mengikut pandangan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Wa kadza yajibu alaihi, begitu juga wajib ke atasnya, ke atas setiap mukallaf. An ya'rifa, wajib juga dia makrifat mithla zalika, seumpama itu. Iaitulah apa yang wajib pada hak para rasul, apa yang mustahil dan apa yang harus fi haqqir rusul, pada hak para rasul. Dengan makna pada diri para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dengan makna dia wajib kena tahu sifat-sifat yang wajib ada pada setiap seorang rasul tu. Makna kalau rasul tak ada sifat tu, dia bukan rasul. Bila sebut rasul, mesti dia bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Macam kita kata bila dia tu ayah, mesti dia tu lebih tua daripada anak. Kalau tidak, dia bukan seorang ayah. Biar kita nampak gitu. Kita kena nampak gitu. Barulah akidah kita berada di atas satu landasan yang cukup jelas. Kalau tidak, kita duk main apa orang panggil terumbang ambing, kita duk pijak apa benda yang kita pegang itu tidak berpijak. Sedangkan bila sebut akidah, mesti kena sesuatu yang tetap, bukan sesuatu yang sekali gini alaihimus salatu wassalam. Okey, kita pergi kepada syarah dia. Al makna yufradu. Ni dia kata yajibu ala kulli mukallaf, wajib ke atas setiap mukallaf. Makna dia apa? Makna dia yufradu, difardukan. Wa yuhattamu, dan dimestikan. Yuhattam makna dimestikan. Yufrad, difardukan. Difardukan, dimestikan, diwajibkan. Sama je makna dia. Min jihati syar'i, dari sudut syarak ataupun dari pihak syarak. Dengan makna syarak mewajibkan, syarak memestikan. Makna hukum ni hukum syarak. Makna bila hukum syarak yang namanya wajib, makna dia apa? Makna dia kita mesti kena tunaikan. Kalau kita tak tunaikan, bererti kita berdosa. Ala kulli fardin min afradil mukallafin, ke atas setiap fardin, setiap individu daripada individu mukallaf. Dengan makna setiap seorang daripada mukallaf. Selama mana dia namanya mukallaf, maka wajib ke atas dia apa dia? Nanti dia akan khabar wajib ke atas dia makrifat akan apa yang wajib, apa yang harus dan apa yang mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang tanya, dah ambil mana dalil menunjukkan wajib begitu? Siapa yang pandai-pandai wajib? Kita kata ini ijma' para ulama. Ijma' para ulama satu daripada dalil syarak. Ijma' mesti berasaskan kepada Al-Quran dan juga hadis. Hadis Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu tahu, makna hendaklah kamu sampai ke tahap makrifat bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, timbul persoalan Tuhan tu apa benda? Apa sifat-sifat ketuhanan? Untuk kita nak isbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak ijtihad para ulama ataupun ijma' para ulama, dia tak reka-reka, tidak. Bahkan dia ada asas yang amat kukuh. Kita tak nampak sebab kejahilan kita. Jadi sepatutnya bila kita jahil, kita belajar ataupun kita tanya orang. Bukan kita pakai locong. Mana ada dalil? Mana? Astaghfirullahalazim. Okey. Siapa dia mukallaf? Wahum al-balighun. Mereka itu adalah orang-orang yang balik. Kalau tak balik lagi, tak mukallaf lagi. Balik ni siapa umur? Kalau orang lelaki, orang perempuan 15 tahun. 15 tahun, maka dia dah balik dah. Walaupun orang lelaki tu dok mimpi lagi, dok keluar air mani lagi, orang perempuan dok keluar hik lagi. Bila siapa umur 15 tahun, tu dah akil balik dah. Jangan pula umur 60 tahun kata saya dah akil balik lagi sebab masih lagi dok keluar air. Itu memang salah. Salah tak ada kering tu. Okey. Jadi balik ni kita boleh tahu petanda-petanda balik seperti mana yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh lah. Tanda balik antaranya keluar air,
Ataupun sampai umur 15 tahun tu, ataupun kalau sebelum 15 tahun keluar air mani bagi lelaki dan juga bagi perempuan, orang puang keluar haid, keluar haid. Kemudian ada petanda lain, antaranya keluar bulu-bulu, bulu-bulu, bulu tiuk, janggut tubik dah, misal tubik dah, ni jebeng penuh dah, masih lagi kata tak sampai umur, tu dia gurau je tu, dia gurau. Bila tubik bulu-bulu gitu menunjukkan itu petanda sampai umur. Sampai umur ni dengan makna fizikal kita dah sempurna, fizikal kita sempurna. Okey, al-uqala yang berakal, sampai umur dan berakal. Berakal dengan makna yang ada ilmu daruri dalam akal dia. Maknanya dia boleh beza. Bila orang kata ayah lebih tua daripada anak, dia kata tu mesti anak lebih tua daripada ayah. Oi, mana ada gitu? Maknanya dah ada ilmu daruri dalam akal dia, bererti dia orang yang berakal. Sebab bila ada ilmu daruri, ini bererti dia dah mampu untuk berfikir. Dan dia mampu untuk nak memahami, orang kata perintah syarak, sama ada suruh ataupun larang, uqala. Tapi kalau dia masih belum boleh membezakan, orang kata ilmu-ilmu yang bersifat daruri, maka ini orang yang masih belum berakal. Salimul hawas, yang sejahtera panca indera dia, dengan makna maklumat daripada luar boleh masuk kepada dia, dengan makna dia bukan pekak dan dia bukan buta. Kalau dia pekak dan buta, maka maklumat luar tak boleh nak masuk dalam dia, maka dia bukan mukallaf. Orang pekak dengan orang buta. Pekak makna hak jenis khabar tak sampai kepada dia, buta hak jenis tengok tak sampai. Makna tengok tak boleh, dengar tak boleh, maka maklumat luar tak sampai kepada dia, maka dia bukan mukallaf. Al-matlub minhum ma fihi kulfah. Yang dituntut daripada mereka itu apa yang padanya ada kulfah. Kulfah ni ada tekanan, ada bebanan, wa masyaqqah, dan kesusahan. Maknanya itulah dia tanggungjawab syarak. Tanggungjawab syarak, iaitulah seseorang yang dituntut dia melaksanakan tanggungjawab syarak. Makna kalau dia laksanakan, dia akan berdosa. Kalau dia laksana, dia akan diberi pahala. Tanggungjawab syarak itu adalah kulfah. Kulfah orang panggil beban. Tanggungjawab syarak ni bagi orang yang dikuasai oleh nafsu dia, sesuatu yang amat beban. Bangun subuh nampak gitu je. Bagi orang yang diberi taufik oleh Allah, disayangi oleh Allah, ringan dia bangun subuh. Tapi bagi orang yang tidak diberi taufik, ya Allah, bagi dia panjat bukit besar tu lebih ringan daripada sembahyang 2 rakaat subuh. Cuba kita tengok sekarang ni, orang yang tidak diberi taufik untuk sembahyang sunat 2 rakaat subuh, berpuluh tahun dah tak mampu dia nak sembahyang sunat 2 rakaat subuh. Kalau dia mampu, pasti dia akan sembahyang. Tak mampu dia. Cuba tengok pula orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata 2 rakaat subuh, sebelum subuh tu kat berpuluh rakaat dah dia sembahyang. Kita perlu kepada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allazi fihim ahliyatun nazar, yang pada mereka itu ada keahlian untuk berfikir. Bila ada dah, orang kata ilmu-ilmu daruri dalam akal dia. Bila ada ilmu daruri dalam akal dia, maka automatik dia mempunyai keahlian untuk berfikir. Wa qad balagathum da'watur rasul, dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka itu akan dakwah rasul. Itu orang panggil, orang yang sampai kepada mereka itu dakwah rasul, mesti dia tu salimu al-hawas. Kalau dia tu tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak akan sampai dakwah rasul kepada dia. Mana tak sampai dakwah rasul ni ada dua. Sama ada kerana kecacatan dia, ataupun memang dakwah rasul tu tak sampai sungguh kepada dia. Mungkin dia duduk jauh daripada orang, ataupun rasul alaihissalatu wassalam masih belum dibangkitkan lagi. Dululah. Kalau zaman ni tak timbul dah benda tu. Okey. Makna orang yang macam ni, rasul pula, rasul yang diutuskan kepada dia. Kalau kita Nabi Muhammad lah. Orang yang macam ni wajib ke atas mereka ya'rifa, wajib ke atas mereka makrifat. Apa dia makrifat? Ay yajzima jazman muwafiqan lil waqi' anid dalil. Yajzima dengan makna dia putuskan dengan hati dia.
Dia putuskan dengan hati dia, maksud dia i'tiqad. Dia i'tiqad. Yajzima jazman. Dia memutuskan dengan satu keputusan. Maknanya dia i'tiqad akan sesuatu yang menjadi kewajipan untuk dia i'tiqadkan. Muwafiqan, yang mana i'tiqad dia itu ataupun jazam dia itu menepati lil waqi' akan realiti. Andai kata kalau dia i'tiqad dengan i'tiqad yang tidak menepati realiti, itu tidak dinamakan dengan makrifat, tapi itu dinamakan dengan jahil. Jahil ni kita pegang sesuatu yang tak pijak, pegang dengan sesuatu yang menyalahi akan realiti. Itu makna jahil. Itu makna jahil. Anid dalil, daripada dalil, dengan makna apa yang dia pegang tu dia nampak sendiri. Apa yang dia pegang kemah keming tu dia nampak sendiri, bukan dia ikut-ikut orang. Dia nampak sendiri tu mesti kena datang daripada dalil. Ini bagi orang kata sesiapa sahaja mukallaf, dia nak nampak suatu realiti tu dia kena ada dalil. Ada dalil dengan makna melalui proses berfikir, dia faham dan dia nampak apa yang dia pegang. Itu makna makrifat. Ada orang dia pegang kemah keming, tapi dia pegang tu benda yang dia tak nampak, dia ikut-ikut orang. Itu dinamakan dengan taklid. Imam Sanusi dia bagi contoh seperti orang yang tengok anak bulan. Orang yang tengok anak bulan, dia pergi naik atas bukit. Kemudian tok guru dia khabar, okey, tengok 45 dalam sudut 45 darjah. Dia pun tengok. Okey, dekat dengan hujung bukit belah balik sana. Okey, dia pun tengok. Dekat dengan ranting hok jula jauh begitu. Dia pun tengok. Okey, situ ada anak bulan. Mata dia pun rup nampak anak bulan. Berarti dia dah makrifat akan anak bulan. Hak tok guru dia khabar 40 darjah, tengok kiri, tengok kanan, itu yang dimaksudkan dengan dalil. Begitulah dalam konteks makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ada. Allah Subhanahu Wa Taala ada, tok guru dia ajar dia. Kalau Tuhan tak ada, tak mungkin ada kita, sebab kita adalah ciptaan dia. Bagaimana ada ciptaan tanpa ada pencipta? Mesti ada pencipta. Kita pun otak kita nampak rup memang ia sungguh ada pencipta, sekira-kira akal kita boleh terima tidak ada pencipta. Kalaulah buku depan kita ni kita kata mustahil dia jadi sendiri, apatah lagi dengan alam semesta yang sebegini unik, yang sebegini hebat, mustahil dia jadi dengan sendiri. Bila tidak jadi dengan sendiri, pasti ada yang menjadikan dia. Yang menjadikan dia tu Tuhan, menunjukkan Tuhan tu ada. Dia cuba gerakkan akal kita, fokusnya kepada adanya Tuhan. Akhir sekali akal kita sampai kepada adanya Tuhan. Itu orang panggil makrifat. Andai kata kalau dia boleh khabar, macam ke tadi tu dia boleh khabar, okey, tengok 40 darjah ke belah barat, tepi bukit, dekat dahang yang julat. Dia boleh khabar ke orang gitu, tapi dia sendiri tak nampak, maka dia bukan orang yang makrifat. Makrifat orang yang nampak. Dalil fungsi dia untuk menyampaikan seseorang itu kepada kenampakan akal fikiran tadi. Itu kita kena faham situ. Barulah kita nampak apa yang dimaksudkan dengan makrifat. Dan untuk sampai ke tahap makrifat terhadap apa yang wajib, apa yang harus, apa yang mustahil bagi Allah, bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang amat ringan. Sekiranya kalau orang tu ada akal fikiran, dia akan nampak benda tu. Kalau tak nampak sangat, waktu mungkin ada masalah lah dari segi berfikir tu. Mungkin kena cari ubat-ubat lah, ataupun minta tolong biar orang baca ayat-ayat dalam air buat minum. Okay. Begitulah. Allah Subhanahu Wa Taala ada, kita nampak. Allah Subhanahu Wa Taala sedia, kita nampak. Allah Subhanahu Wa Taala kekal, kita nampak. Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk, kita nampak. 20 sifat tu. Maka bila kita nampak 20 sifat, berarti kita dah melaksanakan satu kewajipan yang namanya makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi andai kata kalau orang dia boleh nampak gitu tanpa perlu kepada dalil, tanpa perlu kepada panduan yang menunjuk dia akan hakikat tadi, okey dah, tak ada masalah dah. Dia ke makrifat dah tu. Dia ke makrifat dah tu. Tapi hak tu jarang-jarang berlaku, melainkan kena melalui proses yang lebih berat daripada berfikir, iaitulah tazkiyatu an-nafsi. Kerana itulah
Orang tasawuf sendiri pun dia bermula akidah dia dengan nazar, dengan proses mencari dalil. Proses mencari dalil. Sebab itu cara yang paling mudah untuk kita sampai kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Okey. An yajzima jazman muwafiqan lil waqi' 'anid dalil, bahawa dia meyakini, dia beriktikad dengan iktikad yang putus, yang mana keyakinan dia tu muwafiqan, menepati lil waqi' akan realiti. Kalau tak menepati realiti, tak dinamakan dengan makrifah. Macam orang Kristian, dia yakin sungguh-sungguh tu, dia putus sungguh-sungguh bahawa Tuhan tu tiga. Tuhan tu tiga tak menepati dengan realiti. Ini tidak dinamakan dengan makrifat, tapi dinamakan dengan jahil. Yang mana keyakinan dia tu anid dalil, datang daripada dalil. Dalil ni makna penunjuk. Bila ada yang menunjuk, maka kita akan nampak. Hak nampak tu sungguh tiap kita nak tu. Menunjuk tu hanyalah wasilah kepada nampak. Andai kata kita boleh nampak tanpa ada petunjuk, maka kita juga masuk di kalangan orang yang makrifat akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang-jaranglah orang begitu. Bijami'i, dia makrifat, dia berpegang tu bijami'i ma yathbut li zatil bari Subhanahu wa taala, dengan semua apa yang sabit pada zat Allah Subhanahu wa taala, minas sifatil kamaliyah, daripada segala sifat-sifat kesempurnaan. Maksudnya dia kena nampak bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Kalau ada kekurangan tu bukan Tuhan daripada awal lagi dah. Sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu secara terperinci, maka pada waktu tu wajib kita kena tahu secara terperinci. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tak bagi tahu, Tuhan bagi tahu secara umum, jadi wajib kita kena makrifat akan sifat-sifat kesempurnaan Allah secara umum. Ini rahmat dan belah ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu juga wajib dia makrifat ma yastahilu alaihi, apa yang mustahil ke atasnya. Mustahil ni mustahil akal. Minan naqais, daripada perkara-perkara kekurangan, sifat-sifat kekurangan, kecacatan, tak sempurna. Itu mustahil bagi Allah. Sebab apa? Sebab Allah tu Tuhan. Bila Tuhan, tak timbul dah ada kurang sikit, ada lebih sikit, kurang sikit dah. Bila sebut Tuhan, mesti berada di kemuncak kesempurnaan. Selama mana kita faham makna Tuhan, kita akan fahamlah bahawa tidak ada satu pun sifat-sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita kena faham apa dia makna Tuhan. Apa dia Tuhan? Kena nampak makna Tuhan. Jadi sifat 20 ni sebenarnya proses untuk memperkenalkan kepada kita siapa dia Tuhan. Apa sifat-sifat yang wajib ada pada Tuhan. Apa sifat-sifat yang mustahil ada pada Tuhan. Apa dia perkara yang harus ada pada Tuhan. Jadi kita nak kata tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila kita kenal dah Tuhan, kita akan cari pula lepas pada tu apa dia sifat-sifat Tuhan yang diceritakan oleh Tuhan sendiri. Dan diperbenarkan oleh akal fikiran yang waras. Itu tubik sifat 20. Wajib Tuhan tu ada, wajib Tuhan tu sedia, wajib Tuhan tu kekal, wajib Tuhan tu tak sama. Ini semuanya adalah berdasarkan kepada keterangan Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pun orang Terengganu sebut. Mana satu inci pun tak lari daripada keterangan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah dia akidah kita. Kita dah sejam lebih dah ni. Minggu lepas sebelum ni saya janji dah nak sejam je. Tadi kita start lebih kurang dalam 6:11, 6:12 begitu. Kemudian kita jelas makan masa 5 minit juga, jadi 17, jadi rasanya sejam dah. Sejam dah. Jadi kita berhenti dekat kita berhenti dekat an ya'rifa ay an yajzima jazman muwafiqan lil waqi' anid dalil bi jami'i ma yathbut li dzatil bari subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti situlah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Okey, saya nak tengok ada soalan ke tidak. Ada soalan ke tidak? Okey. Alhamdulillah jelas Ustaz Irfan Anas Suhaidi Muhammad Kamil
Kamariyah Deraman, Abdul Hakim, okey, Khairah, Abdul Manan, Muhammad Muasyam, Nur Lailatu Hidayah, Subihi Hazik, okey, Said Salihin Al-Ali Yahya Fathallahu alaika wa ja'alaka minas salihin. Muhammad Zulkifli, mungkin sebab mai, okey. Nur Lailatul Hidayah, Hafiz Ali Makhdum, Ustaz Hafiz, Ustaz Al-Mubtasim, acu cabuk dan pasal semula. Selesai dah ni. Kamariyah Deraman, okey, kemudiannya ada soalan kuliah dah Ustaz sekarang, okey dah. Fazrul, okey, Mujahid Qushairi, jelas, okey. Muhammad Kamil mungkin bunyi kipas tak ni. Yalah, betul bunyi kipas. Okey, Adham Mustaqim. Okey, soalan nampak tak ada ni. Tak ada soalan ni. Saya Abu Bakar, Fatahallahu alaik. Ustaz Abdul Rahman Muti'i, Barakallahu fikum, Fatahallahu alaikum. Ahmad Muaz, Ahmad Muaz, okey, Barakallahu fikum. Mifza Firdaus Amza, Assalamualaikum Ustaz. Okey, ada soalan Amza. Mana soalan Amza ni? Lepas pula. Okey, adakah hukum akad kait dengan, okey, tak jawab dah tadi. Assalamualaikum Ustaz, ada hukum akad kait yang jawab dah tadi. Okey, ni dah tak ada dah. Okey, Cikgu Salbiyah Syafiqah Nawawi, ada terjemahan ke kitab ni? Ada terjemahan, diterjemah oleh Ustaz Mahdi, Ustaz Mahdi Muhammad, nama dia Anwar Al-Bahiyah ni kitab ni. Beli kat Shopee boleh. Shopee ada jual. Okey, ada kitab Sandora Muhammad, Ustazah Sandora, ada terjemahan. Okey, barakallah. Ustaz Anah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ustaz Amir, boleh doktor jelaskan kepentingan hukum akal? Okey, boleh. Sebab apa kita penting? Berasa terjelas dah tadi. Penting kita faham tentang hukum akal untuk kita isbatkan hukum. Hukum akal tersebut pada pihak ketuhanan. Dengan makna bila kita kata Allah tu wajib ada, kita nampak wajib tu maknanya hukum akal. Wajib akal. Dengan makna wajib hak lawan mustahil, bukan wajib hak lawan harus, bukan wajib hak lawan sunat makruh, bukan. Dan perlu juga kita kena faham bahawa bila sebut wajib akal, itu orang panggil hakikah, itu orang panggil fakta. Itu orang panggil hakikah, itu orang panggil fakta. Dan dia tak berubah dulu, kini dan selama-lamanya, tak berubah. Atas dunia, dalam syurga tak berubah. Hukum akal tak berubah, tapi hukum adat dia berubah. Kalau dia berubah, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kekuasaan dia. Kalau dia kekal dengan hukum yang biasa, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana. Adakah perlu menjelaskan masyarakat berkaitan hukum akad? Okey. Okey, sekejap. Adakah perlu menjelaskan kepada masyarakat berkaitan beza hukum amat. Tutup pintu. Ujang. Hukum akad dengan perkara yang dihukumkan akad. Seperti kita kata hukum akad adalah wujud, istihalah, jawaz. Bukan wajib, mustahil, harus. Penjelasan tu tak wajib lah. Tapi kita wajib menjelaskan tentang wajib, mustahil, harus akad. Tak kira lah kita guna wajib, mustahil, harus, ataupun kita kata wujud, istihalah, ataupun jawaz. Yang pentingnya dia nampak hukum tu. Dengan makna ni wajib, ini mustahil, dan juga ini harus. Sebab barulah dia boleh isbatkan hukum. Dia mengisbatkan sifat-sifat ketuhanan dengan makna yang betul. Molek guruh nung, itu tak ada air, tak ada hujan. Sini hujan lebat sana. Sini hujan, baru hujan saat ni baru. Okeylah, rasa tak ada dah. Soalan tak ada dah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini jelas dan kita nampak apa yang sepatutnya kita kena pegang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman yang betul kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita seluas-luasnya, dan kemuncaknya kita dapat melihat yang betul tu betul dan yang salah tu salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pandang kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala manfaatkan perjumpaan kita pada petang ini. Jadi setakat itulah, dan kita tutup majlis kita dengan selawat 3 kali lah. Tutup majlis kita dengan selawat 3. Ada lagi? Tidak, tengok. Takut ada soalan lagi. Adham. Jelas Ustaz. Okey. Mana ni? Alhamdulillah. Ustaz Mahdi pun ada. Mahdi Muhammad kawan.
Pencerahan. Okey, jazakumullah, sama-sama. Okeylah. Adakah perlu menurut kakak? Okey. Mana kalau kita boleh menjelaskan tadi antara wajib dengan wujub sehingga tidak menimbulkan kekeliruan, okey, fadal. Tapi kalau nampak orang tak berapa boleh faham, tak perlulah kita nak perincikan lagi. Menyebabkan kekeliruan tak perlulah. Sebab kadang-kadang dia perlu kepada sedikit masa untuk nak memahami istilah. Itu hanyalah istilah. Itu bukan akidah, itu hanyalah istilah. Okey, adakah perlu menjelaskan sekarang ni? Jaga diri baik-baik ustaz sekeluarga, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ali Azfar. Okey, setakat itulah. Ada benda dah. Okey. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di minggu akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.